Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syuhudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fadil Ustaz Hafiz Tahir, sahabat saya. Al-Fadil Tuan Imam Ustaz Abu Bakar, seluruh ahli kuasa, pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada saat yang sebegitu berharga pada malam ini. Tajuk yang diketengahkan pada saya ialah bagaimana untuk menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali ialah kita memahami apa dia makna sunnah. Sunnah dalam erti kata maknanya yang umum ialah apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada hari ini kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memahami penghayatan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai contoh,
Hari Jumaat kita main masjid, kita pakai baju warna putih, semua serba putih, kepiah putih, baju putih, kain putih. Itu ialah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana kita nak menghayati, sebagai contoh praktikal, memakai pakaian warna putih pada saat kita main sembahyang Jumaat, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama sekali, kita boleh menghayati akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perasaan. Perasaan rasa nak dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tinggalkan sunnah-sunnahnya. Bagi orang yang nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, dia mendekatkan dirinya ataupun menghampirkan dirinya kepada Nabi melalui mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak memahami ataupun nak menghayati sunnah-sunnah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah melalui kefahaman. Kefahaman ialah melalui ilmu pengetahuan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, bila kita main ngaji, kita tahu malih ilmu ni Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman syurga itu Rasulullah? Nabi sebut, hilaqul dzikri, halaqah zikrullah. Termasuk di dalam halaqah zikrullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah majlis ilmu. Oleh kerana majlis ilmu ni dah termasuk dalam halaqah zikrullah, maka makruh kita berzikir di majlis ilmu, pegang tasbih subhanallah, tak ada pahala, makruh, sebab dia sudah majlis zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita hadir di majlis ilmu, haffaz alaihumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah. Bila kita main majlis ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua akan dinaungi oleh para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat duduk di majlis ilmu, bertindan sampai ke aras Tuhan. Malaikat melihat majlis ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada malaikat yang dipanggil malaikat sayyahin. Sayyahin ni malaikat yang berterbangan di langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerjanya hanya mencari majlis ilmu, nampak turun. Macam mana malaikat nampak majlis ilmu di bumi ni? Malaikat nampak majlis ilmu di bumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Ya, subhanallah. Maka setiap majlis yang kita tahu majlis itu malaikat hadir, sunat pakai putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cara kita nak menghayati sunnah dengan ada ilmu. Oh, malaikat ada di majlis ilmu ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ilmu. Lepas tu bila kita nak merasakan kehadiran malaikat, hadirlah dengan pakaian yang disukai oleh malaikat, pakaian putih. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa hati kita berpakaian lain daripada warna putih dengan warna putih tak sama. Soalan segi kekhusyukan, segi rasa dan perasaan. Soalan sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi bagi orang yang sudah membuat penghayatan. Ada seorang tok guru dulu di Kedah ni, Tok Guru Haji Aziz Penang. Tok Haji Aziz ni doa mustajab. Macam abang dia Tok Guru Jidah. Doa sangat mustajab. Orang bawa pi ayam, orang tak botol, masalah Sayyidina Muhammad, dia baca, dia syarat baca embuih betul-betul itu, semua penyakit lega, semua masalah hilang. Doa dia mustajab. Salah Sayyidina Muhammad. Satu masa lepas dia mati, anak menakan dia, kami panggil Cikgu Mat, dia bila Pak Menakan dia mati, dia pergi jumpa Pak Menakan dia kata dia nak selai baju untuk guru. Salah Sayyidina Muhammad. Kata Mak Menakan dia, hang tu besar, Tok Guru kecil, hang nak pakai macam mana? Dia kata cukup. Dia kata dia nak ambil berkat. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau nak ambil berkat tak apa, ambil ya. Bila dia suruh ambil, dia pergi tempat dilipat baju-baju Tok Guru Salah Sayyidina Muhammad, semua putih, semua putih. Tuan-tuan, subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad. Tentulah orang ni disayang oleh Nabi, sebab satu part daripada kehidupan Nabi itu dia pegang, pakai putih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, segi pahala tak sama pakai warna putih dengan yang tak warna putih. Sebab warna putih Nabi suruh Salah Sayyidina Muhammad, tentulah tak sama dengan warna lain yang Nabi tak suruh. Tuan-tuan, itulah yang menyebabkan timbul rasa, oh kalau macam tu nak pakai putih. Salah Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi hari Jumaat, tuan-tuan, jangan pakai dah baju warna lain hari Jumaat. Kalau tak pakai hari lain pun, pakai baju warna putih pada hari Jumaat. Kalaupun kita tak pakai kain putih, tapi baju warna putih, Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab menyahut perintah Rasulullah. Nabi kata, ilbasul bayad, pakailah putih, wa kafinu mautakum bil bayad, dan kapankan orang mati kamu dengan yang warna putih. Salah Sayyidina Muhammad. Putih melambangkan bersih. Putih tak sama macam lain. Baju warna lain kotak tak nampak, baju putih kotak nampak. Putih ni segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibarat seperti dosa wali dengan dosa kita tak sama. Kita pun berdosa, wali-wali pun berdosa, sebab mereka bukan malaikat, mereka bukan rasul-rasul. Tetapi beza dia. Seperti orang pakai baju warna putih. Bila pakai baju warna putih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah kita turun rumah nak bagi kotak baju kita? Tentu tidak, kan? Orang pakai baju putih, dia akan cermat, dia akan jaga jangan sampai baju dia kotak. Itulah umpama para awliya. Para awliya, para wali Allah, mereka tak pernah bercadang nak buat dosa dengan Tuhan. Tapi kalau berdosa tu melakukan dosa. Salah Sayyidina Muhammad. Itulah umpama seperti orang pakai baju warna putih, dia tak cadang nak kotakkan baju dia. Tapi kalau kotak, bukan cadangan dia, terkena kotak.
Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu satu. Yang kedua, saya nak cakap tentang jubah. Jubah ni sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata, Ustaz, orang Arab tu pakai jubah. Nabi pakai jubah itu ialah tradisi orang Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, mungkin orang boleh buat komen macam tu. Tuan-tuan, betul? Sebenar-benarnya serban pun orang Arab pakai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jubah pun orang Arab pakai. Semua ni tidak menjadi sunnah sehinggalah Nabi diangkat sebagai Rasul, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Genap umur Nabi 40 tahun, diangkat Nabi sebagai Rasul. Ketika tu Nabi pakai apa? Serban. Ketika tu Nabi pakai apa? Jubah. Ketika tu Nabi tak apa atas bau dia. Apa yang yang Nabi pakai, lah tu juga dideklarkan sebagai sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Tuan-tuan, yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala nak memudahkan orang Islam pada ketika tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Islam ni yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan susahkan. Itu ialah Islam. Nabi suruh yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan payahkan. Ya, akhirnya secara tak langsung sama masuk Islam, dia dah mengamalkan sunnah. Sama masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia telah mengamalkan sunnah. La tu juga. Tuan-tuan, termasuk sunnah yang ada pada kita yang kita tak sedar pun, pakai kain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai kain itu sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kita pakai izar. Izar tu makna kain. Ni haban orang Melayu. Orang kita tak pakai jubah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita beranak-beranak, sedap-sedap kita pakai kain pelekat lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi maya Jumaat, sarung kain pelekat. Sedap nak sedap, kita dah mengamalkan sunnah. Siapa yang berjasa besar ni? Yang berjasa besar ialah para ahli ulama kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Para ahli ulama kita. Bila nak semayang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi orang pun dah biasa nak semayang, dia pakai kain pelekat. Hak pakai seluar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada setengahnya hak pakai seluar, dia buang, dia pakai kain. Dia telah mempraktikkan sunnah. Orang yang pakai seluar, jangan kata seluar untuk orang putih punya. Orang pakai seluar kena kata seluar yang dia pakai sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Ibrahim ialah orang yang mula-mula pakai seluar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita faham, oh aku pakai ni kena dengan agama. Bila bertadung ilmu dengan praktikal, barulah amalan tersebut hidup. Jadi kita tak tiru siapa-siapa, kita tiru Nabi kita, kita tiru moyang Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, termasuk muslimat. Dulu waktu kita budak-budak, muslimat semua pakai telekung warna putih, kan? Jaranglah jumpa pakai warna-warna hal lain. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana zaman dah berubah, jadi muslimat pun pakai tudung warna-warni. Tuan-tuan, tetap pahala besar bagi orang yang pakai telekung warna putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, Nabi pakai jubah macam mana? Mungkin ada orang pakai jubah tangan kancing, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kancing. Nabi pernah pakai jubah berkancing, tapi dalam kebanyakan hidup Nabi suka pakai jubah tangan buka macam ni. Saya lepas-lepas saya mengaji, saya tahu Nabi suka pakai baju macam ni, saya tak pakai dah kancing.
Hati yang rasa minat macam Nabi pakai. Tuan-tuan, Nabi SAW pakaian yang Nabi suka pakai itu apa? Kita pukul kata semua jubah, hak belah jubah, hak tak belah jubah. Hak tak belah ni dia panggil qamis. Sallallahu alaihi Muhammad, qamis. Nabi suka pakai qamis. Pasal apa? Sebab dia ringkas. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi suka yang mudah-mudah. Nabi pernah pakai jubah yang berkancing. Jadi ni, kalau jubah berkancing tu jubah Rumiyah, jubah yang dipakai oleh orang Rum. Nabi pernah pakai. Tapi dalam kebanyakan hidup Nabi suka pakai qamis. Jadi qamis ni kita kata jubah, tapi yang tak ada ni, yang tak berkancing. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam waktu yang sama, Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau Nabi pakai jubah Nabi itu tak melepasi buku lali, baru menepati sunnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan sunnah Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jubah Nabi itu ialah nisfu saqaish, separuh betihnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau separuh betih, hatu boleh kita bayangkan baju kurta Sallallahu alaihi wasallam yang dipakai oleh orang Pakistan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dua pahaman, sama ada macam yang kita pakai ini ataupun yang dipakai oleh orang Pakistan. Jadi kalau pakai macam orang Pakistan tu, dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia punya baju dia tak sampai bawah tapi separuh betih, sekat betih. Tuan-tuan, pakailah dalam keadaan kita faham itu ialah sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita tahu Nabi pakai, baru rasa semangat nak pakai. Oh, Nabi pakai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, pasal apa jubah Nabi itu separuh betih? Supaya kita faham konsep dunia jangan ambil habis. Kalau kita pakai baju labuh, kita ambil habis, tinggal yang lebih untuk akhirat. Itu pemahaman pasal apa jubah Nabi itu singkat, supaya Muhammad Sayyidina Muhammad hak tak cukup tu sambung di akhirat dalam syurga. Itu satu makna. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah jubah kita tu labuh, dia akan heret lebih kotoran-kotoran. Jadi dia mengekalkan kita duduk dalam keadaan bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dua. Yang ketiga, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ni orang Melayu panggil kain sebai. Kain sebai. Orang Kelantan kata kain semota. Orang Kedah kata kain apa? Cicukin. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Semua tak tahu kan? Secara tak langsung orang tua-tua kita dah mengamalkan sunnah ala Sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi hak ni amalan sunnah. Kita tengok tok guru kita sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, dia pakai serban, dia bawa lagi satu serban atas bau. Itu juga dengan makna rida. Orang Melayu kata kain sebai, kain cukin. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, orang Kedah kata. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi keluar rumah, Nabi tak bawa kain rida ni, tak pernah dah, jarang berlaku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi keluar rumah, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi pakai qamis, Nabi pakai jubah hak belah tengah tu, sallallahu alaihi Muhammad, dan Nabi bawa kain rida ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru sempurna Rasulullah.
baru sempurna Nabi keluar rumah sallallahu alaihi wasallam. Macam orang tua-tua kita, kalau dia keluar rumah, dia tak bawa kain sebai, dia rasa macam kalat, ish, tak bawa, macam tak lengkap, macam tuan-tuan tak bawa handphone sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita keluar rumah tak bawa handphone, rasa alamak, handphone tak bawa, rasa cedera lah hari tu. Orang yang biasa bawa rida sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia cedera, dia rasa ish, tak lengkap. Kata tok guru kami, kalaupun kita tak pakai serban, tapi rida kita kena bawa. Sebelum rida ni mai ke Malaysia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang kita tak atas bau serban. Serban tu memberi makna rida sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni pelbagai kegunaan. Kalau nak lapik duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak lapik buat semayang. Semayang ni tuan-tuan, jangan pernah semayang tak berlapik sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jangan mudah nak semayang. Tak mana pun boleh semayang. Dalam syariat Muhammad, tak mana pun boleh semayang. Tapi jangan biasakan semayang tidak berlapik. Mudah kita, masalah Sayyidina Muhammad, kita lapis sejadah. Tapi sejadah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak komplit penghayatan untuk mengkhusyukkan semayang, untuk memberi makna sunnah. Ingatlah dulu waktu kita budak-budak lapis saya lah, lepas ni budak lagi. Kita semayang dulu, ingat tak? Orang semayang pakai kain soft, ingat tak? Lah tak ada lah. Kain soft tu semua warna putih. Pasal apa? Untuk memberi kekhusyukan dalam semayang dan untuk memberi makna semayang kita lebih bermakna. Salah Sayyidina Muhammad. Masjid ni kalau ada hiasan-hiasan masalah Sayyidina Muhammad, baik, makruh hukumnya. Tapi tak apalah, masjid ni kita nak bagi cantik masalah Sayyidina Muhammad. Makruh tu pasal apa? Makruh tu pasal kita doa i'rab tu masalah Sayyidina Muhammad. Doa i'rab tulisan tu, khat tu elok, nama apa ni hak tulis, orang tulis khat pula dia sign nama bawah tu masalah Sayyidina Muhammad. Nama apa? Naim ke? Oh, Naim. Duk baca tu nama Naim. Duk semayang sahabat Sayyidina Muhammad. Duk depan tu tengok wow, lengkuai wow. Oh, macam tu ni khot apa? Tu sebabnya makruh sahabat Sayyidina Muhammad. Semayang pakai sejadah sahabat Sayyidina Muhammad. Musim PKP pakai bawah sejadah. Masalahnya ada orang dia buat bagi susah. Sejadah mesti standard sejadah. Kalau hak sakat muka tu tak mau kira tu, hak ni depa tak terima. Saya sekali tu nak masuk satu masjid, hak ni lah kita kira nak lapik mayang, tak boleh masuk masjid. Saya tak boleh masuk masjid, kena mayang di luar. Tu tak betul. Sebab Nabi sebut yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan payahkan orang. Masalahnya sejadah ni tuan-tuan, ada gambar Kaabah, ada gambar pintu masuk masjid, ada pintu masjid, dia bilang pula pintu 1, 2, 3, dia bilang pintu pula tu tingkap tu. Berapa tingkap tu? Tengok pula, tu yang menjadikan makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka jangan pernah kita semayang kita tak berlapik. Pasal apa tuan-tuan? Sebab orang semayang berlapik ataupun pakai sejadah, tanda dia memuliakan hadrat Allah, kata ulama sufi. Macam contoh orang main rumah kita. Orang main rumah kita, orang Melayu lah, dia ampak tikar kan. Mai sila. Dia ambil tikar, dia ampak. Bila kawan tu duduk bawah, dia kata, jangan. Duduk atas. Ni orang Melayu. Soalan Sayyidina dulu tikar mengkuang. Tak ada lah tikar mengkuang. Lepas tikar mengkuang, main tikar plastik. Lah tak ada lah.
Dah semua duduk atas sofa semua dah. Salah. Kalau orang main rumah kita, dia tak mau duduk atas sofa, kita duduk mana. Oh, pasal apa? Memuliakan tetamu. Satu masa Nabi ada majlis di rumahnya. Main seorang sahabat Nabi namanya Jabir. Orang semua dah penuh di rumah Rasulullah, pakat duduk atas tempat duduk masing-masing dah berlapik. Jabir ni dia main lewat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia main lewat, jadi dia pun duduk di atas lantai, tak berlapik. Nabi tengok-tengok Jabir, ya Allah Jabir, awat. Tak ada lapik. Nabi pegang tidak dia masalah Sayyidina Muhammad, Nabi lontak dia. Dengan mana? Handuk atas lidah aku. Tu Nabi memuliakan tetamu soalan Sayyidina Muhammad. Tapi Jabir ni dia reti, takkan nak duduk atas lidah Nabi. Siapa aku? Takkan nak tak punggung aku atas lidah Nabi. Dia cium lidah Rasulullah, dia pegang lidah Rasulullah. Dia tak sanggup nak duduk di atas lidah Rasulullah. Tapi nak abang kata apa? Nabi muliakan tetamu. Satu masa masalah Sayyidina Muhammad dalam perang Hunain. Perang Hunain ni yang awal-awalnya umat Islam kalah, tapi lepas tu baru menang. Bila dah menang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka had kalah ditawan. Tak semena-mena tiba-tiba mai satu orang kata Rasulullah, ada satu orang nak jumpa Rasulullah. Soalan Sayyidina Muhammad. Satu orang mai jumpa Rasulullah, dia kata Rasulullah, ada satu orang nak jumpa Rasulullah, perempuan Rasulullah. Perempuan. Dia kata dia kakak engkau Rasulullah. Nabi mana ada kak? Nabi tunggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah faham. Senyum Rasulullah. Nabi terpanggil dia mai. Para sahabat heran, betul ke kak Rasulullah? Kalau bukan kak Rasulullah, Nabi tak respon macam tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila mai perempuan tu, langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buka lidah dia, hampak lidah dia. Silakan duduk. Lidah ni mulia tuan-tuan. Bila nak mulakan tetamu, hak mulia ni guna untuk diduduki oleh tetamu. Tuan-tuan, orang tercengang-mengang, siapa perempuan ni? Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kata inilah Syaima, ni anak Halimatus Sa'diyah, kakak susuan. Baru orang faham Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu kita faham, antara sunnah Nabi ialah semayang berlapik, semayang hampak jadah. Salah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan tuan-tuan, bila mana kita tahu, tak sama dengan kita tak tahu. Kita dah ingat orang buat, saja-saja orang buat. Sebenarnya ialah sunnah Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi bagaimana nak menimbulkan perasaan penghayatan terhadap sunnah? Dengan ilmu pengetahuan. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Seterusnya, sampai berapa ni Tok Imam? Boleh lagi nak? Azan dah. Salah Sayyidina Muhammad. Satu lagi, sugi. Sugi ni tuan-tuan, Nabi sebutlah hadis dia. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Salah Sayyidina Muhammad. Kalaulah tidak kerana aku rasa menyusah umatku, aku dah menyuruh mereka untuk bersugi setiap kali sembahyang. Tuan-tuan, Salah Sayyidina Muhammad, mungkin tuan-tuan kata nak beli, nak pergi cari tahu mana ni sugi ni, Salah Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan lah, tak susah dah nak cari sugi, kan? Di Sungai Petani pun ada Salah Sayyidina Muhammad. Tak susah dah. Dulu susah, kena beli di Mekah Salah Sayyidina Muhammad. Tapi Islam tu mudah.
Nak bersugi ni tuan-tuan tak mesti dengan kayu sugi. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ustaz saya, dia semayang, dia sebai atas bau dia kain pelekat. Dia pakai kain pelekat, dia pakai serban, dia pakai baju Melayu. Atas bau ni kain sebai dia kain pelekat. Kain itulah yang dia guna untuk bersugi ketika nak semayang. Masuk jari dalam kain pelekat tu, sugi lah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dah hasil sugi, tak ada kain pelekat, ujung ni lewat tak? Ujung ni masuk. Sembahyang yang bersugi dengan sembahyang tak bersugi, sembahyang yang bersugi lebih baik daripada sembahyang tak bersugi 70 kali. Kalau duit orang liganah, pahala orang tak heran dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita sembahyang tarawih, setiap kali bangkit 2 rakaat sembahyang sugi, lepas bagi salam dah bangkit pula sugi. Sampai sugi ni masalah Sayyidina punya penting zaman Nabi, sampai orang buh macam tu. Orang kita buh juga, tapi rokok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sugi ni dituntut kalau kita duduk, kita nak berdiri, sunat sugi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri nak duduk, sunat sugi. Nak keluar rumah, sunat sugi. Nak masuk rumah, sunat sugi. Nak masuk kereta, sunat sugi. Nak keluar kereta. Sebab tu depa buh tu ni. Senang buat, senang ambil. Jadi nak semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sugi itu menjadikan sembahyang kita 70 kali lebih baik daripada sembahyang tanpa sugi. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, sugi ni tuan-tuan, jangan dengan tangan sendiri ya. Kalau kita masuk tangan dalam kain, nak masuk sugi. Tapi kalau kita macam ni, tak ada masuk sugi, tak dapat mana sugi. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi kalau jari kawan boleh balik. Main jari hang lah, nampak main dah saat. Tengok bola mulut dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi hak itulah yang dikatakan sunnah. Orang yang bersugi apa kelebihan dia? Yang pertama, mata. Orang bersugi ni mata dia nampak. Ayah saya, soalan Sayyidina Muhammad, pakai spek sejak daripada kecil. Spek dia tebal. Lepas-lepas dia mengaji, dia pergi Mekah, dia beli secekak sugi. Soalan Sayyidina, dan dia tak pakai dah burai gigi, dia pakai sugi lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia kata sebelum dia bersugi, dia nampak tiang elektrik 2. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas dia sugi, tiang elektrik nampak 1 lah. Tu kesan sugi. Sebab gigi ni kan, dia betul dia bersama dengan orang mata kan. Sebab tu orang yang sakit gigi jangan duk cabut waktu sakit, nanti rosak mata. Salah saya nama. Jadi subhanallah, jadi lazimkan sugi, dia mencerahkan mata. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad satu. Yang keduanya, dia menguatkan ingatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak kita elok ajak suruh lepas bersugi. Orang yang mengantuk, mengaji mengantuk, tak mengaji tak apa. Kalau mengaji mengantuk ambil sugi, amalkan sugi. Sebab mengantuk ni sebab balgham. Tak ada balgham. Balgham ni dia duduk di otak ni. Soalan Sayyidina Muhammad, dia rupa macam hingui, dia macam gelmau. Jadi bila bersugi ni, dia mencairkan balgham tu, bagi memudahkan anak-anak kita mengaji, hafal Quran, belajar. Dan orang yang kalau bersugi, dia susah. Soalan Sayyidina Muhammad, mengaji mengantuk. Itu kelebihan dia. Yang paling besar sekali soalan Sayyidina Muhammad ialah orang yang bersugi ingat nak mengucap 2 kalimah syahadah ketika nak mati. Soalan Sayyidina Muhammad. Nak mati ni kelang kabut, susah.
kita bertempur dengan iblis dan syaitan yang nak menggoda, melupakan kita dengan Tuhan. Tapi orang yang bersugi, insya-Allah ketika nak mati dia teringat nak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kelebihan. Tuan-tuan, sunnah ni kalau kita amalkan, dia menguatkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang amal sunnah akan menguatkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah nak lemahkan kita, Allah ceraikan sunnah dari diri kita. Fir'aun, sallallahu sayyidina Muhammad. Fir'aun, tuan-tuan, dia boleh arah sungai Nil patah balik. Sungai Nil yang mengalir daripada hulu ke hilir tu, dia boleh suruh patah balik. Patah balik. Macam mana orang tak kata dia Tuhan? Sallallahu sayyidina Muhammad. Kekuatan dia ialah dia mengamalkan sunnah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa bertongkat. Sallallahu sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa alaihissalam berjanggut. Firaun ada janggut. Sallallahu sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah tengok gambar Firaun, ataupun kalau tuan-tuan ada peluang melawat ke muzium Firaun, sallallahu sayyidina Muhammad. Firaun kalau hari nak pakai janggut macam ni lah. Hari tak pakai janggut, dia serelum sarung. Dia ada sarung janggut. Sallallahu sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa janggut. Itu sunnahnya. Sallallahu sayyidina Muhammad. Firaun amalkan sunnah Nabi Allah Musa. Kuat. Dia juga bertongkat. Ketika mana Nabi Allah Musa sallallahu alaihi wasallam, Tuhan nak bagi Firaun lemah, nak bagi Nabi Allah Musa menang di atas Firaun, Allah suruh Nabi Allah Musa pergi buang sunnah-sunnah Nabi Allah Musa yang duduk pada Firaun. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa kata Firaun, hang kata hang Tuhan. Tuhan apa tua? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila ada janggut nampak tua. Kan nak bagi muda buang janggut. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata betul ya. Nampak tua tak syok Tuhan, tua apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia buang. Seterusnya Nabi Allah Musa kata hang Tuhan apa? Hang lemah, hang pakai tongkat. Tongkat tu orang tak larat. Betul juga. Akhirnya dia buang. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab terhakis buang semua sunnah tu, dia lemah. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah, kita kuat. Orang yang tak mengamalkan sunnah, dia lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab tu Nabi sebut, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, siapa yang mengamalkan sunnahku di zaman rosak umatku, maka dia mendapat 100 pahala mati syahid. Ni zaman ni, zaman rosak umat Muhammad ni. Zaman ni kita amalkan sunnah, kita mendapat 100 pahala mati syahid. Orang mati syahid dapat satu syahid pun itu sangat hebat. Bagaimana mendapat 100 pahala mati syahid? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi tuan boleh faham no? Boleh faham ke semua? Boleh ke? Dah boleh faham tu, boleh berhenti lah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi cukuplah setakat tu. Dua tiga perkara kita tahu, kita boleh amal insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang paling saya harap tuan-tuan amalkan ialah pada hari Jumaat mai pakai baju warna putih. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan umat Islam makin kuat dengan mempraktikkan semua sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك تواصل Alhamdulillah. Sama-sama doa. Yang minta ijazah. Yang minta ijazah.